gila, tak sioman, sewel. Ini antara label negatif yang selalu kita beri kepada pejuang kecelakaan mental. Dan kerana stigma macam ni menyebabkan mereka takut untuk mendapatkan rawatan dan malu dengan keadaan diri sendiri. Kalau kita boleh memberi simpati kepada pesakit fizikal, kenapa tak pesakit mental? Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Jadi dalam video ini kami akan membentangkan kaitan satu kes sosial dan ilmu psikologi. Psikologi adalah sains yang memerhatikan pemikiran jiwa dan tingkah laku manusia, yang mana perkataannya berasal daripada perkataan Greek iaitu psyche dan logos. Psyche bermaksud jiwa, manakala logos ialah kajian atau perbincangan. Psikologi terbahagi kepada 3 aspek utama iaitu sains, tingkah laku dan proses mental, dan tujuan utama psikologi adalah untuk menghuraikan, memahami, meramal dan mengawal tingkah laku manusia. Jadi, pemahaman dan penggunaan teori psikologi dalam kehidupan dapat membantu seseorang individu menjadi lebih peka dengan keadaan sekeliling dan mengembangkan pemikiran kritis iaitu critical thinking untuk membuat keputusan dan menyelesaikan masalah. Selain itu, kefahaman dalam ilmu psikologi juga akan menjadikan individu mempunyai empati terhadap orang lain kerana sedar bahawa setiap tindakan manusia terdiri daripada pelbagai faktor yang mempengaruhinya. Hal ini juga disebabkan oleh ilmu psikologi dapat menerangkan tingkah laku tertentu dan perkara yang dapat mendorong seseorang itu untuk bertindak sedemikian. Oleh itu, psikologi dapat dikaitkan dengan pelbagai aspek kehidupan seperti sosial, pendidikan, kesihatan, jenayah dan sebagainya. Seperti yang akan dibincangkan dalam video ini, iaitu kes seorang wanita dengan 11 personaliti ganti menggambarkan kompleksiti tingkah laku manusia yang dapat dijelaskan dalam ilmu psikologi. Jadi, mari kita lihat kaitan kes ini dengan psikologi. Yang berikut adalah isu-isu kepada keselaraan di society. Pertama, isu identiti diri sendiri. Hal ini kerana seseorang yang mempunyai DID akan menghadapi masalah dengan identiti sendiri dan konsistensi identiti. Keadaan personaliti yang berbeza mungkin menyukarkan pesakit untuk membentuk identiti diri yang bersatu. Oleh itu, ia akan memberi kesan negatif kepada kesihatan mental dan kehidupan seharian mereka. Yang kedua, halangan berkomunikasi dengan orang lain. Komunikasi berkesan dengan seseorang yang mempunyai DID boleh menjadi satu cabaran yang paling sukar. Dalam keadaan personaliti yang berbeza, pesakit mungkin mempunyai bahasa, aksen, perbendaharaan, kata dan gaya komunikasi yang berbeza yang boleh menyebabkan kekeliruan dan salah faham dalam komunikasi. Yang terakhir, kesukaran dengan pelarasan sosial dan pekerjaan. DID boleh menyebabkan pesakit mengalami kesukaran dalam bidang sosial dan pekerjaan. Hal ini dikatakan demikian kerana ketidakstabilan status kepada personaliti. Mereka akan mengalami kesukaran untuk mengekalkan hubungan yang stabil kepada rakan sekerja dan menyesuaikan diri dalam persekitaran kerja yang mungkin memberi kesan negatif kepada semua aspek kehidupan. Assalamualaikum, nama saya Nur Fakir Zulaika binti Muhammad Zainal, nombor matrik 294377. Konsep psikologi yang berkaitan dengan kajian kes yang dipilih adalah kecelaruan psikologi. Ciri kecelaruan psikologi mengikut definisi Persatuan Sekretariat Amerika adalah keadaan pemikiran, perasaan dan tingkah laku yang tidak normal atau yang melanggar norma sosial. Kategori kecelaruan psikologi berkaitan dengan kajian kes yang dipilih adalah kecelaruan disosiatif atau Dissociative Identity Disorder (DID). Kecelaruan disosiatif melibatkan kewujudan bersama dua atau lebih keadaan personaliti dalam orang yang sama. Personaliti lain yang wujud biasanya disebut sebagai alters. Identiti utama ialah personaliti biasa individu, manakala alters ialah personaliti ganti. Setiap identiti mempunyai nama, sejarah pribadi, sifat dan ciri yang unik.
Personaliti tertentu akan mengawal tingkah laku individu pada masa yang berbeza. Kemunculan personaliti lain menyebabkan jurang dalam ingatan atau serangan amnesia. Individu mungkin tidak dapat mengingati peristiwa sepanjang tempoh masa apabila personaliti lain mengambil alih kawalan. Kebanyakan profesional kesihatan mental percaya bahawa punca utama kecelaruan disosiatif adalah pengalaman traumatik semasa zaman kanak-kanak. Di antara contoh trauma yang dialami adalah penderaan fizikal atau seksual berulang, pengabaian atau penderaan emosi. Persekitaran keluarga yang menakutkan atau tidak stabil boleh mengakibatkan seseorang kanak-kanak terputus daripada realiti ketika tertekan. Gejala kecelaruan disosiatif sering muncul semasa kanak-kanak berumur 5 hingga 10 tahun. Kecelaruan disosiatif biasanya timbul sebagai tindak balas kepada peristiwa yang mengejutkan, menyedihkan atau menyakitkan. Tekanan biasanya menjadi pencetus kepada seseorang individu yang mempunyai kecelaruan disosiatif untuk beralih kepada personaliti yang lain. My name's Hedwig. I have red socks. On the move. Kevin Wendell Klum, you made a mess. Come out here. Kevin Wendell Klum, you made a mess! Who are you? What's happening? I swear I was on a bus. I don't remember anything after that. Imastu nombor metrik 284328 dan saya akan membincangkan mengenai kaitan konsep dan psikodinamik teori. Kisah insiden severa dapat kita kaitkan dengan psikodinamik teori. Teori psikodinamik yang dibangunkan oleh Sigmund Freud dapat diperluaskan oleh ahli teori selepasnya, menyelidiki minda separa sedar dan peranan pengalaman kanak-kanak awal dalam membentuk personaliti dan tingkah laku seseorang. Teori ini mencadangkan konflik dan trauma yang tidak selesai dari masa lalu boleh mempengaruhi kesihatan mental seseorang pada masa kini. Dalam kes individu yang mempunyai DID, artikel menyebut mengenai sejarah trauma kanak-kanak yang sejajar dengan prinsip-prinsip psikodinamik. Trauma terutamanya semasa peringkat perkembangan awal boleh menyebabkan pembentukan mekanisme pertahanan sebagai cara untuk mengatasi pengalaman yang terlalu kuat. Dalam DID, perkembangan personaliti berganda atau berubah boleh dilihat sebagai mekanisme pertahanan kompleks untuk melindungi individu daripada kenangan atau emosi yang menyakitkan yang berkaitan dengan trauma. Artikel juga menunjukkan fungsi perlindungan yang berubah, seperti Minnie dan Devon yang muncul sebagai tindak balas kepada pemicu tertentu. Dari segi psikodinamik, perubahan ini boleh dilihat sebagai strategi adaptif yang dibangunkan untuk melindungi individu daripada kesakitan yang berkaitan dengan pengalaman trauma masa lalu. Setiap perubahan personaliti berfungsi untuk menguruskan dan mengekang kesedihan. Pendekatan terapeutik yang disebutkan dalam artikel sejajar dengan prinsip-prinsip psikodinamik kerana melibatkan kerjasama dengan pasukan profesional untuk meneroka dan memahami aspek-aspek separa sedar dalam minda individu. Terapi trauma komponen penting dalam rawatan DID bertujuan untuk mendedahkan dan memproses kenangan dan emosi yang terkunci, membolehkan integrasi dan penyembuhan. Penekanan terhadap integrasi identiti dalam rawatan sejajar dengan matlamat psikodinamik kerana melibatkan penyelesaian konflik, dalaman dan pencapaian identiti yang lebih kohesif. Walaupun tidak ada ubat untuk DID, fokusnya adalah untuk belajar hidup dengan keadaan tersebut yang sejajar dengan idea psikodinamik untuk mencapai wawasan dan adaptasi daripada penyingkiran sepenuhnya gejala. Secara ringkasnya, gambaran artikel tersebut mengenai DID dan rawatannya sejajar dengan prinsip-prinsip psikodinamik, menekankan peranan trauma awal, mekanisme pertahanan dan proses terapeutik, mendedahkan dan mengintegrasikan elemen separa sedar untuk meningkatkan kesejahteraan mental. Okey, saya akan membentangkan tentang refleksi dan juga psikologi dan teori psikodinamik dalam kehidupan sehari manusia. Okey, psikologi dan psikodinamik ini akan beri wawasan mendalam dalam kehidupan manusia. Psikologi pula dapat membantu kita dalam interaksi sosial dan juga dapat membantu kita dalam aspek perilaku seseorang. Akademik pula memberi peran bawah sedar dalam membentuk kepribadian juga tindakan seseorang. Melalui refleksi ini kita dapat mengenali pola-pola
fikiran dan juga emosi dalam pertumbuhan fikiran dan emosi yang memungkinkan pertumbuhan sesuatu peribadi. Okey, dalam psikoakademik ada terdapat tiga jenis struktur kepribadian utama, iaitu ID ataupun boleh dipanggil naluri. Yang kedua ialah ego. Yang ketiga ialah super ego. Okey, ketegangan ketiga-tiga karakter ini ialah dapat memberikan kesan yang ketegangan dan juga ketegangan ketiga-tiga komponen ini dapat memberi kesan interaksi dan juga kepribadian seseorang. Contohnya konflik internal antara keinginan dan norma moral dapat terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Pemahaman terhadap psikodinamik ini dapat membantu kehidupan untuk menjadi lebih sedar tentang dinamik internal yang memungkinkan pertumbuhan peribadi lain dan juga yang boleh menimbulkan pelbagai konflik terhadap diri sendiri. Okey, selain itu, psikoakademik juga memainkan peranan yang penting dalam mengawal emosi. Seperti yang kita tahu, kita kadang-kadang mengalami masalah emosi yang tidak menentu. Tapi psikoakademik ini membantu kita menjadi panduan. Maksudnya kepada kita supaya kita tidak terus hanyut dikawal oleh emosi. Sebagai contohnya, seseorang yang punya masalah kebimbangan atau anxiety, bukanlah dia tidak mempunyai mental yang waras, tapi psikoakademik menjadi mekanisme pertahanan yang melindungi seseorang itu daripada kebimbangan yang lebih mendalam tentang kelemahan atau kegagalan. Dengan mengenali corak ini, kita boleh belajar menguruskan emosi kita dengan lebih baik dan lebih berkesan dan menghalang daripada mengawal kehidupan kita. Okey, walaupun bagaimanapun, kita kena pastikan penting untuk diingatkan bahawa psikoakademik bukanlah macam mempengaruhi segalanya. Walaupun masa lalu itu membentuk kita, ia tidak menentukan siapa diri kita. Dengan kelas kasihan diri, introspeksi dan berpotensi bimbingan ahli terapi, kita boleh belajar menulis semula skrip kehidupan kita dan melepaskan corak yang tidak sihat dan menerima potensi dan perubahan secara berkala. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Alina Subin Rosman dengan nama matrik 294409. Kesimpulannya, isu berkaitan kecelaruan identiti ini bukanlah pertama kali yang wujud. Namun begitu, ianya tidak mendapat perhatian umum kerana kebanyakan masyarakat menganggap isu ini remeh dan karut. Kecelaruan identiti menjadikan kesukaran untuk berkomunikasi dan meneruskan hidup seperti dalam kes yang dikaji, iaitu Ensira Severa yang mempunyai 11 personaliti alternatif. Kita sebagai masyarakat perlulah mengambil berat terhadap individu yang menghidap penyakit ini dan memahami tingkah laku mereka tanpa rasa prejudis. Psikologi menggalakkan kita melihat tingkah laku manusia daripada sudut pandangan yang berbeza, di mana melaluinya kita dapat mengenal pasti setiap individu mempunyai keistimewaan tersendiri dan menghadapi ujian masing-masing secara tersembunyi. Bak kata pepatah, rambut sama hitam, hati lain-lain. Pepatah ini menggambarkan psikologi secara umum, di mana daripada luaran setiap manusia kelihatan sama antara satu sama lain. Namun, jika dikaji dan diperhati secara mendalam, setiap individu ini mempunyai lapisan diri tersendiri, iaitu seperti trauma, perasaan, penyakit, personaliti dan sebagainya. Akhir kata, personaliti yang berbeza mungkin membuatkan kita berbeza, namun itulah yang membuatkan kita istimewa antara satu sama lain.